Baiklah, video kali ini saya ingin kongsikan satu kisah di gunung yang terletak di Borneo. Saya tidak bagi tahu di mana gunungnya kerana saya takut nanti orang takut mendaki di gunung berkenaan. Tapi gunung itu terletak di Borneo. Dan untuk ke tempat berkenaan sangat teruk jalan dia, sangat teruk, kena lalu guna kereta 4x4 ya. Dan trek untuk ke gunung tu tidaklah sederhana mencabar, tapi lumpur memang sampai ke lutut lah. Jadi memang lumpur sepanjang perjalanan menuju puncak tu memang sangat mencabar. Jadi seperti biasa, kalau mendaki saya akan bertanyakan dengan penduduk kampung sekiranya ada kisah-kisah seram yang boleh dikongsikan. Jadi salah seorang penduduk kampung kongsikan satu cerita yang agak seram dan boleh dijadikan sebagai pengajaran. Dijadikan cerita, ada seorang pelancong, pelancong mendaki gunung berkenaan. Jadi pelancong ni memang suka dengan gunung tu. Dia pelancong dari luar negara, ya. Dan bukan sekali dua kali dia mendaki gunung berkenaan, mendekatkan 4 kali dia sudah mendaki gunung berkenaan. So bila sudah sampai 4 kali mendaki, confirm lah kau tahu selok belok, dan kata orang kau boleh jadi guide sekali di gunung tu. Jadi oleh kerana dia sangat berminat dan suka dengan gunung tu, dia ajak rakan-rakannya sekali. Jadi pada pagi pendakian dia bagi tahu guide, dia cakap, saya jalan dahululah, dia cakap kan, nanti kamu ikut dari belakang. Jadi oleh kerana guide tu pun sudah biasa, dia pun sudah sedia maklum bahawa pelancong tu sudah biasa dengan gunung tu, sudah tiga kali mendaki, confirm lah kau tahu selok belok kan di mana jalan menuju ke puncak gunung tu. So dia tidak risaulah. Cuma dia guide kepada rakan-rakan dia yang lain, 3 orang rakannya lagi. Jadi daki sampai ke puncak. Guide gunung tidak jumpa pelancong, pelancong perempuan tu lah, tidak jumpa. Dia cakap kan, kenapa tidak ada ni? Tanya kawan-kawannya, ada kamu jumpa kah? Nak call line internet tiada. Mungkinlah guide tu rasa mungkin dia balik ke base camp kali kan. Jadi mereka macam buat tak tahulah. Tapi pelik jugalah sebab mereka tidak bertembung sampai di puncak, sama ada di sepanjang jalan pun tidak bertembung. Jadi apabila mereka guide dan 3 orang rakannya ni kembali ke base camp, sampai di base camp tidak ada juga pelancong tu. So mereka pelik, pergi dah, pulang pun tidak ada. So jadi ada sesuatu, mereka yakin ada sesuatu yang berlaku dengan pelancong berkenaan. Jadi heboh dan menjadi kerisauan. Jadi mereka tunggu sehari lagi, takut dia lambat pulang kah, cedera kah. Dan satu hari kemudian memang tidak pulang. Jadi guide ni segera turun ke kampung, ke bawah, bawa dengan rakan-rakan sekali untuk meminta pertolongan dan maklumkan salah seorang pelancong yang mendaki gunung berkenaan hilang. So kalau hilang itu satu musibah lah kata orang. Jadi tunggu 24 jam masih belum pulang lagi. Jadi kerisauan semakin tinggi, ya. Jadi penduduk kampung sudah buat laporan polis. Jadi bomba polis telah dikerahkan untuk membuat ops pencarian hingga menggunakan anjing K9. Semua tahu kalau anjing K9 ni dia kalau mencari senang je kan, hidu je pakaiannya akan cari. So anjing K9 pun digunakan, bomba polis diarahkan untuk membuat gerakan pencarian. Dan anjing K9 telah bawa satu lorong simpang yang bukan simpang biasa orang guna, tapi simpang tu simpang ke lain. Jadi guide tu pelik lah, kenapa dia masuk ke simpang ni sedangkan simpang ni besar luas menuju ke puncak, tapi dia masuk ke simpang lain. Dan bila mereka cari, memang ada tapak kasut
pelancong berkenaan masuk. Tapi sampai satu masa tapak kaki itu putus, tidak jumpa. Jadi sampai di situ saja anjing itu berpusing-pusing, tidak jumpa di mana dia berada. Jadi setelah berhari-hari mencari, pihak berkuasa tidak menjumpai pelancong berkenaan, dan pelancong berkenaan telah diklasifikasikan sebagai orang hilang. Dan sehingga hari ini pelancong berkenaan tidak dijumpai, dan ketika kami mendaki itu pun masih belum dijumpai. Jadi guide kami ini bawalah ke simpang yang dikatakan tempat pelancong tu hilang. Dia ceritalah, inilah tempatnya hilang, inilah simpang yang dilaluinya hilang hingga sekarang. Dan guys, ketika guide kami cerita tu, tiba-tiba ada bunyi orang tepuk tangan, seperti macam beri isyarat yang dia ada di tempat berkenaan. Dia tepuk tangan. Semua kami yang ada berada di situ dengar bunyi tepuk tangan tu sangat jelas. So semua kami memandang di kawasan simpang yang dikatakan tempat orang hilang tu. Semua pelik. Siapa tepuk tangan? Ada orang gak di situ? Dan saya menjenguk di simpang tu. Betulkah ada atau tidak ada? Tapi tidak ada orang. Dan guide saya berkata, oh mungkin itu burung, dia cakap. Dia cakap burung lah. Jadi kami pun, oh mungkin betul lah, sebab guide lebih tahu di kawasan berkenaan kan. Tapi selepas pulang dari puncak, balik ke base camp, barulah guide tu cerita yang dia kata bunyi tepuk tangan yang kami dengar tu bukanlah bunyi burung, tapi adalah jelmaan pelancong berkenaan. Guys, meremang kami bila guide tu sendiri yang cerita. Dia cakap bila dia dengar bunyi tepuk tangan tu, dia cakap bulu roma dia sudah meremang. Dia tahu yang tepuk tangan tu bukan burung, tapi memang kemungkinan jelmaan pelancong tu yang sudah hilang tu. So bila dia bagi tahu kami di base camp tu, ketakutan guys kami. Dan yang base-nya, adik saya sempat rakam ketika situasi berlaku di mana bunyi tapak tangan tu berlaku. Jadi mesti anda tertunggu-tunggu macam mana bunyi tapak tepuk tu dan macam mana videonya. Jadi saya akan tayangkan videonya. Kemungkinan anda tidak dengar bunyi tapak tepuk tu, tapi kalau anda dengar betul-betul, anda akan dengar bunyi tepuk tangan tu. Jangan buang masa lagi, jom lihat video ini. Kalau jalan tembus ke mana? Barrio. Kalau kau turun sini ni kan jalan dia bukan senang tu. Hutan tebal. Hutan macam ni lah hutan dia tu sampai bawah sana. Ini trail sebenar. Ini trail palsu. Ini tempat orang sesat tuh tahun 2006 sampai sekarang tidak dijumpa. Ya? Tapi tidak pula. Very dangerous. Siapa tuh di bawah? Siapa tuh di bawah? So guys, macam mana? Saya bukan semang kosong guys, betul kan? Kamu dengar, kalau kamu dengar betul-betul ada bunyi tepuk tangan. Dan itulah bunyi tepuk tangan yang diceritakan oleh guide kami itu. Yang tepuk tu bukanlah burung, tapi kemungkinan dia pelancong, jelmaan pelancong tu yang menerima, yang kira macam dia berisyarat lah, yang dia tahu kami bercerita tentang dirinya. So guys, malam tu semua kami mau pergi ke tandas ramai-ramai guys. Sudahlah kawasan base camp tu tidak ada elektrik. Jadi kalau mau pergi kencing berak, ramai-ramai pergi ke tandas. Kalau mau balik ke rumah homestay, balik ramai-ramai. Ketakutan dengan bunyi tepuk tangan tu. Dan sampai ke hari ini, apabila saya pulang ke rumah, saya buat pencarian. Saya Google cari betul ke ada pelancong hilang di gunung berkenaan. Tapi bila saya search di internet, tidak ada satu pun maklumat mengenai pelancong yang hilang di gunung berkenaan.
Jadi saya pelik, adakah cerita orang kampung itu benar? Ataupun oleh kerana di kawasan pedalaman, jadi berita berkenaan tidak tersebar, dan perkara itu pun berlaku pada tahun 2006. Jadi saya buat pencarian, memang tidak ada maklumat tentang kehilangan pelancong berkenaan. Saya tidak tahu kenapa tidak ada maklumatnya, tidak ada beritanya. Mungkin benda ini dirahsiakan ke apakah, tapi ia menjadi misteri. Saya rasa satu kampung berkenaan tahu berkenaan kehilangan pelancong itu. Dan ada satu lagi, ketika kami turun dari gunung berkenaan, ada 2 kenderaan pickup, ya, kira macam 4x4, sedang menunggu ketibaan kami untuk turun. So mereka kata, ya, masa mereka menunggu kami di bawah, dia terdengar suara perempuan. Oh, dia jadi pemandu pickup tu 4x4 tu, dia cakap, sudah ada peserta gunung turun sudah, dia cakapkan, dan dia dengar suara perempuan. Jadi bila sudah dengar suara orang turun dari gunung, kau kena gembira lah, dia cakap, lega lah, ada sudah orang turun, so senang lah balik terus kan. Tapi mereka tunggu, ya, peserta gunung tu, pendaki gunung tu turun, perempuan, tapi tidak muncul-muncul. Yang muncul guide saya dan ada 2 orang rakan saya lagi. Dia terkejut, kami dengar tadi, pemandu pickup tu cakap, kami dengar tadi suara perempuan, tapi yang turun kamu lelaki. Dan bila dia cakap suara perempuan, kami relate semula cerita mengenai pelancong yang kami ceritakan ketika di base camp. So guide kami pun cerita, kau dengar suara perempuan. Kemudian guide tu beritahu, kemungkinan dia ikut kami sama-sama turun, semangatnya ikut turun bersama-sama kami. Jadi yang pemandu pickup yang tidak tahu cerita ni, bila diceritakan baru dia terkejut dan sama-sama meremang bulu roma, guys. Ya, mereka terdengar suara perempuan turun dari gunung tapi tidak jumpa, dan bila turun kami. Jadi selepas tu guide yang membawa kami tu bagi tahu, dia cakap, mungkin inilah kali terakhir saya bercerita mengenai kehilangan pelancong ni. Selepas ni dia tidak mau sudah cerita sekiranya ada pendaki-pendaki yang akan datang, dia cakap. Sebab seumur hidupnya, dia kata, selama 30 tahun dia guide pendaki-pendaki gunung, belum pernah lagi diganggu. Dia kata inilah pengalaman pertamanya, dia kata, diganggu oleh gangguan sedemikian. So guys, terkejut jugalah bila guide tu kata tidak pernah diganggu dan ini kali pertama diganggu. So memang agak seram kami pada ketika itu.